Kos pengangkutan yang tinggi dikenal pasti sebagai penyumbang kenaikan harga barangan terutama di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK melaksanakan program penyeragaman harga dengan peruntukan RM200 juta. Kita tanggung oleh kerajaan. Sebab tu kita minta supaya transporter itu memberi harga yang murah dan dia dapat menjual pada harga kawalan. Program ini bertujuan memastikan sistem pengedaran yang cekap serta menyelaras harga runcit barangan perlu dan bahan api di luar bandar dan pedalaman. Kru kami turut meninjau aktiviti pusat pengedaran di Tawau yang bertanggungjawab memastikan bekalan dihantar ke Pulau Selakan sempurna. Biasanya diorang ambil barang tu dalam seminggu sebanyak 2 kali dan depend juga kepada pos-pos yang diorang lantik tu. Penghantaran dia macam mana daripada stesen minyak ke JT, and then dari JT bot standby baru kami hantar ke pulau. Pihak berkuasa KPDNKK sentiasa melakukan pemantauan untuk mengelakkan penyelewengan dan memastikan harga, terutamanya barangan perlu, dipatuhi semua pihak. Ini bertujuan menjamin usaha kerajaan dinikmati oleh golongan sasaran. Pusat-pusat jualan itu kita akan pastikan penandaan harga itu ada, termasuklah alat sukat bagi pengedaran petrol, diesel tu, dia masih sah lah. Daripada jumlah peruntukan RM200 juta di bawah program penyeragaman harga, RM191 juta dikhususkan untuk Sabah dan Sarawak dan selebihnya untuk Semenanjung. Jalan darat dan laut digunakan sepenuhnya demi memastikan rakyat di segenap pelosok daerah mendapat bekalan harian terutamanya barangan perlu. Untuk barang perlu, gandum, tepung gandum, GP kegunaan khas sajalah. Kemudian minyak masak, gula, kemudian beras nasional ST15, petrol dan diesel dan juga LPG yang 14 kg dan ada juga permintaan untuk 12 kg. Sebagai contoh, sebelum ini satu silinder gas 14 kg di Bario Sarawak dijual dengan harga RM180. Namun dengan pelaksanaan program ini, harganya dapat diturunkan kepada RM26.60. Jelas, langkah kerajaan ini berjaya membantu masyarakat di pedalaman dengan menurunkan harga barangan perlu. Sarawak Rangers atau sebelum ini dikenali dengan nama Iban Trackers merupakan sebuah kumpulan ranger elit yang memainkan peranan besar menentang komunis di Melaya ketika darurat. Namun kehebatan Iban Trackers ini sebenarnya terletak pada kemampuan mereka menjejak musuh di dalam hutan. General Templar, dia kata Iban Tracker inilah yang terbaik di dunia, dia kata. Dibesarkan dalam kawasan pedalaman, tidak hairanlah kebanyakan dari anggota Iban Trackers ini begitu mahir dengan selok-belok di dalam hutan. Selain itu, kemampuan mereka menjejak musuh dengan hanya meneliti kesan yang tertinggal di tanah turut menggambarkan kepakaran mereka sebagai penjejak elit. Saya memang belajar daripada kecil sampai ke saya jadi sekolah. Dari pengalaman saya dalam hutan itu memang pengalaman saya. Kami cari macam daun tu. Ti daunnya tengah tinyak yakin, tinyak mantangkin. Ti punya mantangkin itu daun boleh gitu. Biarpun tampak mudah, namun tugas yang dipikul anggota Iban Trackers sememangnya berisiko tinggi. Adalah orang yang menjejak di depan sekali kalau tentera kita masuk dalam operasi. Mereka yang depan sekali menjejak arah mana kekuatan musuh dan sebagainya. Jadi perbuatan semacam ini, kalau kita pandangkan dalam suasana sekarang ini, kitalah yang di hadapan sekali. Kalau musuh ambush kita, kitalah yang dulu tertembak ini. Awang Anak Rawing adalah antara yang pernah menjadi mangsa musuh. Beliau dan pasukannya diserang hendap pihak komunis sewaktu membuat rondaan di Keluang Johor. Dalam hati aku kena imbasnya. Sikit rasa mati aja lah. Ada rasa hidup. Tapi mau nak mau pun mesti melaban. Mati hidup mesti laban. Keberanian yang ditonjolkan Awang akhirnya mendapat pengiktirafan apabila dianugerahkan pingat George Cross, pingat keberanian tertinggi dalam kerajaan British. Keberanian dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Awang dan anggota-anggota Iban Trackers yang lain wajar dijadikan sumber inspirasi untuk membentuk semangat kepahlawanan generasi muda masa kini.
Saya Iban, saya bangga dengan datuk saya kerana mempertahankan negara. Saya bangga nikmat kerja tentera. Hidup Malaysia. Selain memastikan ruang udara Malaysia aman dan bebas dari sebarang ancaman, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM turut sama terlibat dalam misi menyelamat rakyat Malaysia yang berada dalam kecemasan. Misi yang diberi nama Penerbangan Ehsan ini telah banyak membantu menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Antara pesawat yang terlibat dengan Penerbangan Ehsan ini ialah pesawat Charlie 130 Hercules untuk perjalanan jarak jauh atau mengangkut bebanan yang berat, pesawat CN235 pula untuk perjalanan domestik dan kawasan yang mempunyai landasan penerbangan yang pendek, dan pesawat Nuri untuk kawasan pedalaman yang tidak mempunyai landasan. Kawasan pedalaman, kawasan yang tidak boleh diakses melalui dengan kenderaan kereta, motor. Biasanya kawasan orang asli lah. Pelbagai pengalaman yang dilalui oleh kru kapal yang terlibat dalam Penerbangan Ehsan ini sedikit sebanyak dapat membangkitkan rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diberi, bukan terhad kepada mempertahankan negara sahaja. Misi Penerbangan Ehsan ini bukan sahaja melibatkan misi tempatan, malah TUDM pernah terlibat dalam misi menyelamatkan ribuan rakyat Malaysia yang terkandas di Mesir dalam operasi yang diberi nama Ops Piramid. Ops Piramid ini kami terlibat basically untuk membawa pulang rakyat Malaysia setelah Timur Tengah iaitu Mesir dan Syria terlibat dengan konflik. Misi yang dianggap paling besar ini berjaya disempurnakan, sungguh pun ianya diarahkan dalam masa yang terlalu singkat. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kami adalah amat besar dan menjadi kewajipan kepada kami untuk memastikan misi yang diberikan kepada kami dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dalam misi ini, lebih 11,000 rakyat Malaysia yang berada di Mesir ketika itu berjaya dibawa keluar dengan kerjasama TUDM, TLDM dan beberapa agensi lain yang mempunyai kemampuan dan kekuatan bagi membawa kesemua rakyat Malaysia yang terkandas ini pulang ke tanah air. Sebagai pasukan, tentunya kami merasa bangga dan lega kerana dapat berbakti kepada masyarakat dan yang utamanya kami dapat melaksanakan tugas yang telah dipertanggungjawabkan dengan sebaik yang mungkin. Kejayaan Ops Piramid adalah satu lagi pengorbanan wiranegara dalam melaksanakan Sumpah Pahlawan terhadap Ibu Pertiwi. Merdeka! Tanggal 31 Ogos 1957, Detik Negara menyambut keramat laungan Merdeka pertama. Di bahunya tergalas tanggungjawab menaikkan bendera Malaysia jalur gemilang. Sejarah 55 tahun lalu masih terpahat kukuh di genggaman hati besar Wira Samudra ini. Kita rasa banggalah kerana diberi peluang untuk menaikkan bendera Malaysia Melaya buat pertama kali. Bukan untuk orang Melaya saja, tapi untuk seluruh dunia melihat bendera jalur gemilang pertama kali dikibarkan di bumi Malaysia. Tepat jam 8 pagi, Muhammad Sarif Kalam bersama dua orang rakannya, Oliver Calvert Samuel dan Awang Muhammad Saleh dari Pasukan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, menjadi perhatian ribuan mata di Stadium Merdeka saat jalur gemilang dinaikkan bersama semangat rakyat yang berdiri kukuh di bawahnya. Pertama kali yang kita ni dapat kemerdekaan, jadi rasa syahdu lah hati tu, tak? Rasa gembira pun ada, tak? Rasa syahdu mana kan? Maklum kita nak dapat kemerdekaan yang selama ini kita telah dijajah. Jadi kita pun rasa bertuah yang berada dengan dalam sejarah Malaysia, Melaya pada masa itu. Generasi sekarang hidup senang, tidak terpaksa berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan tidak dipaksa menyanyikan lagu God Save the Queen. Dan saya pula berpengalaman di sekolah Inggeris rendah primary pada masa itu. Kenapa saya mesti menyanyi lagu God Save the Queen sebagai lagu kebangsaan atau lagu national anthem, dan kenapa saya mesti berdiri tegak menghadapi ataupun menghormati bendera Inggeris, Union Jack pada masa itu.
Cinta dan patriotik terhadap negara merupakan pertahanan paling terbaik untuk kita mempertahankan kedaulatan negara ini. Cintailah negara kita sendiri. Cintailah Malaysia dengan sepenuh hati. Kerana kalau kita sebagai rakyat tidak mempunyai perasaan cinta itu, kita akan menghadapi masalah untuk mempertahan dan mengisi kemerdekaan kita. Theodore Adams, ahli Parlimen British yang memantau penentangan Malayan Union pernah berkata bahawa di bandar-bandar terdapat demonstrasi yang mana 5,000 hingga 10,000 orang berdiri di hadapan kami. Tetapi yang paling menakjubkan ialah peranan yang dimainkan oleh kaum wanita dalam pergerakan kebangsaan yang hebat ini. Kalau kita nak keluar bergerak beramai-ramai menentang Malayan Union, kaum wanita tak tinggal. Ada yang kelek anak, berjalan berbatu-batu, semua ikut. Peranan wanita dalam menuntut kemerdekaan kini berubah kepada mencorakkan masa depan mereka sendiri sejajar dengan peredaran zaman. Sejak tercapainya kemerdekaan 55 tahun yang lepas, wanita sebenarnya memainkan peranan yang besar, diberi ruang yang cukup luas untuk sama-sama memberi sumbangan, mainkan peranan, memberikan sumbangan dan mengerahkan tenaga, kudrat dan fikiran mereka untuk proses pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara kita. Profesor Madya Dr. Mimi Sakinah adalah hanya satu daripada banyak contoh wanita Malaysia yang menyahut cabaran untuk mengisi kemerdekaan yang dikecapi. Pensyarah Universiti Malaysia Pahang ini menempa sejarah apabila menghasilkan gula daripada habuk kayu. Kejayaan itu membolehkan beliau merangkul anugerah Best Woman Inventor daripada World Intellectual Property Organisation, WIPO. Bagi saya, kemerdekaan, terutama dari segi golongan wanita, kita mendapat kebebasan dari segi mendapat atau memperolehi ilmu sebanyak yang mungkin, dan ilmu yang kita dapat ni kita dapat menyampaikan ataupun memberikan kepada generasi yang akan datang. Peluang atau akses penuh kepada pendidikan dan pekerjaan yang datang hasil nikmat kemerdekaan dimanfaatkan sepenuhnya oleh wanita untuk berdiri sama tinggi dengan kaum lelaki. Kita melihat lebih ramai lagi wanita, bukan sahaja melibatkan diri dalam dari segi apa tadi yang saya katakan di peringkat hanya melibatkan diri dalam segi ekonomi, tetapi now kita melihat mereka berada di peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat membuat keputusan. Hargailah kemerdekaan itu. Isilah kemerdekaan itu supaya dia lebih elok lagi, supaya negara kita ini tetap stabil, makmur, aman, dan segala-galanya kita boleh dapat hidup sebagai rakyat yang bersatu padu.